Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keceriaan, salam Isnin kepada semua yang sudi menonton saya pada pagi ini. Apa khabar semua? Semoga Allah kurniakan kesihatan, kesejahteraan dan juga ketenangan kepada siapa-siapa yang melalui wall TikTok saya pada pagi inilah. Semoga Allah kurniakan sahabat-sahabat sekalian segala ketenangan, kebahagiaan dan dibukakan rezeki seluas-luasnya insya-Allah. Saya doakan sahabat-sahabat yang menonton saya pada pagi ini satu perjalanan kehidupan pada hari ini, perjalanan yang cukup membahagiakan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang menonton saya pada pagi ini ataupun lalu seketika di live saya ini, Allah bukakan rezekinya seluas-luasnya, Allah berikan ketenangan setenang-tenangnya, Allah berikan kebahagiaan sebahagia-bahagianya dan Allah juga limpahkan rezeki seluas-luasnya. Bila Allah kurniakan rezeki yang luas, rezeki yang melimpah ruah, semoga sahabat-sahabat sekalian berkongsilah rezeki itu. InsyaAllah bila kita berkongsi rezeki, maka rezeki itu akan terus berkembang dan terus berkembang. Janji Allah kalau kita berkongsi rezeki, Allah akan tambahkan rezeki supaya akan lebih ramai lagi berkongsi rezeki dengan kita. Okay. Saya doakan hari ini, hari Isnin, 6 hari bulan 9 tahun 2021 merupakan hari yang penuh keceriaan dan kebahagiaan kepada sahabat-sahabat sekalian. Yang penting dalam kehidupan kita ini, kita perlu positif dan harungi kehidupan itu dengan penuh keceriaan. Kerana percayalah bahawa Allah berikan ujian itu kerana Allah sayangkan kita. Allah berikan dugaan itu kerana Allah yakin kita mampu melaluinya. Ini apa yang saya rasa. Mungkin tak semua orang merasainya, tapi yang penting percayalah bahawa janji Allah itu pasti dan setiap rezeki itu Allah dah tentukan untuk kita. Kita tinggal berusaha, berdoa dan bertawakal, insya-Allah rezeki itu akan datang dengan mudahnya insya-Allah. Pagi ni saya tak ada nak berkongsi, saya saja nak buat live, nak berkongsi ilmu dan manfaat. Mudah-mudahan perkongsian saya pada pagi ini memberi manfaat kepada sahabat-sahabat yang berkongsi insya-Allah. Apa yang saya ingin kongsikan pada pagi ini sekadar ilmu biasa, tapi saya berharap ilmu yang saya ingin kongsikan itu memberi manfaat. Saya ingin buat live ni tak lama lah, mungkin dalam setengah jam saja, sementara menunggu sarapan yang saya order siap. Jadi sambil-sambil tu kita sama-sama berborak lah. Okay. Pagi ini saya ingin kongsikan satu buku lah yang saya baca. Buku ni saya dah beli pada tahun 2020 di waktu awal pandemik COVID-19 bermula, iaitu pada bulan Mac ataupun bulan April 2020. Tahun berkenaan merupakan detik permulaan perjalanan kehidupan kita yang baru, yang mana tahun 2020 kalau kita ingat merupakan satu nombor atau satu tahun yang kita nantikan daripada kita kecil lagi. Saya menantikan tahun 2020 tu cukup lama. Kerana semasa saya sekolah, saya digambarkan bahawa tahun 2020 tu penuh dengan kemajuan, penuh dengan kesenangan dan penuh dengan kebahagiaan. Tapi 2020 hadir dengan pelbagai dugaan. Yang penting kita ambil dugaan tu sebagai satu cabaran yang positif dan kita laluinya dengan penuh ketenangan. Tahun 2020 kalau dulu masa kita sekolah, pada zaman saya, kita beranggapan 2020 itu merupakan satu tahun yang kita digambarkan bahawa tahun itu kita akan nampak kereta terbang, bangunan tinggi melangit, teknologi semua maju, kita nak order makan just tekan-tekan sampai. Tapi percaya tak bahawa sebahagian daripada impian itu sebenarnya ada pada tahun 2020. Perasan tak perasan, kita sebenarnya dah pun berada tahun 2020. Kalau dulu kita didendangkan masa kecil lagu Wawasan 2020. Kalau tak silap saya, lirik lagu tu adalah Wawasan 2020, satu pandangan jauh, dan panjang lagi lah. So, jadi saya gambarkan 2020 tu merupakan satu detik permulaan sebenarnya dalam kehidupan kita. Bermaksud, 2020 mengubah kehidupan kita kepada kehidupan yang baru.
Jadi bertepatan lah. Maksudnya sekarang ni kita berada dalam dunia norma baru yang mana kita memerlukan satu perubahan ataupun cara hidup yang lebih sempurna. Dan kita didatangkan oleh Allah dengan satu ujian iaitu COVID-19. Dan Allah datangkan dengan 1001 rahmat sebenarnya. Yang kadang-kadang kita tak perasan. Tahun 2020 mungkin satu cabaran bagi peniaga-peniaga di luar sana. Yang mana kita lihat peniaga-peniaga sedang struggle untuk melaluinya. Kenapa saya kata penuh struggle? Sebab kalau sebelum ini peniaga-peniaga yang berniaga, mereka berniaga secara face to face. Maksudnya berinteraksi antara satu sama lain tu melalui pertemuan fizikal. Maksudnya saya nak beli barang, saya ke kedai, melihat barang, menyentuh, merasa dan membuat tawar-menawar. Tapi sekarang pada tahun 2020, bermulanya pada Mac 2020, segalanya berubah. Berubah 360 darjah, iaitu kepada kehidupan norma baru yang mana kita tak bersedia. Pada saya sendiri pada waktu itu tak bersedia. Kejutan yang paling besar bagi saya adalah saya kena bekerja dalam keadaan norma baru. Yang mana yang dimasukkan norma baru tu, kalau dulu saya bekerja, saya kena hadir ke pejabat 8.5, kemudian saya kena duduk dalam satu posisi di meja and then membuka apa-apa jua dokumentasi secara fizikal. Tapi sekarang berubah. Bermaksud saya masih lagi bekerja, saya masih perlu mencari rezeki, tapi cara kerja saya berubah 360 darjah. Bermaksud sekarang minda kita dah kena berubah lah maksudnya. Maksud saya minda kita dah berubah tu bermaksud kalau dulu kalau kita nak bekerja, minda bekerja kita adalah kita kena berada dalam situasi di pejabat. Untuk saya lah, kena berada di pejabat, kena berhadapan dengan pelanggan secara face to face. Tapi bila berlakunya COVID-19 tu, Allah ingin mengajar kita sesuatu. Bermaksud tidak semestinya sekiranya kita ingin berinteraksi, interaksi tu perlu berlaku secara fizikal. Maksudnya secara fizikal tu maksudnya kena berjumpa berdepan lah. Contohnya sekarang ni lah. Kalau dulu saya tak terfikir bahawa saya boleh bercakap dengan sahabat-sahabat yang berada dalam live saya ni secara atas talian. Walaupun kita tak ada, kata orang tu, interaksi secara bersemuka, tapi saya boleh berkongsi cerita, berkongsi rasa dengan sahabat-sahabat sekalian. Itu yang saya dapati, pengalaman yang saya rasa lah bila berlakunya COVID-19 itu. Memang kita tak nafikan COVID-19 itu memberi banyak cabaran dan dugaan. Tapi dalam cabaran dan dugaan tu ada perkara yang manis yang Allah ingin berikan kepada kita. Hendak tak hendak kita kena berubah, hendak tak hendak kita kena cari cara untuk mengadaptasikan dalam kehidupan kita ini. Mungkin ini adalah cycle kehidupan yang berkemungkinan kita tak tahu. Mungkin perkara yang sama sebenarnya dilalui oleh nenek moyang kita 100 tahun dahulu. Yang mana mungkin dulu ceritanya kehidupan mereka A. Tapi bila berlakunya sesuatu perkara yang melanda, mereka terpaksa merubah cara kehidupan mereka. Cara kehidupan mereka tu, yang mereka lalui itulah yang kita lalui sebelum ini. Tapi sekarang mungkin adalah zaman kita untuk berubah. Maksudnya kita adalah generasi yang kena merubah kehidupan yang bagaimana, kehidupan yang lebih baik lah. Sebab Allah datangkan sesuatu musibah tu untuk memberikan sesuatu pengajaran kepada umatnya supaya kita dapat teruskan kehidupan dengan penuh keceriaan. Kerana selagi mana kita yakin dan tawakal atas apa jua ujian yang Allah berikan, insya-Allah di sebalik ujian itu Allah akan kurniakan segala kebaikan. Hari ini saya ingin berkongsikan lah sebab bila kita dalam situasi PKP yang kita tak boleh nak bergerak, pada waktu itulah baru kita sedar banyak perkara yang kita tinggalkan. Bagi mereka yang tak pernah mula membaca kerana ingin mengisi kekosongan masa. Jadi pada tahun 2020 itulah saya terdetik untuk mencari buku. Kalau sebelum ni saya tak suka membaca. Tapi apa yang berlaku pada tahun 2020 tu, saya mula mencari buku untuk mengisi masa saya. Selain daripada meneruskan pekerjaan saya lah. Cuma pekerjaan tu caranya adalah
kena berinteraksi secara atas talian. Saya kena bercakap dengan saya punya anak buah secara atas talian, memberikan arahan kerja pun secara atas talian, dan memberikan kepercayaan kepada anak buah saya untuk melaksanakan tugas walaupun tak bersemuka. Itu yang keajaiban yang berlaku sepanjang COVID-19 lah. Dan saya berharap pada sahabat-sahabat yang sedang menonton saya pada live pagi ini, saya doakan Allah berikan anda kebahagiaan, ketenangan dan juga jalan yang mudah lah, insyaAllah. Saya ingin kongsikan satu buku yang saya baca. Mungkin ada yang pernah mendengar, mungkin ada yang pernah membaca, mungkin ada yang mendapat manfaat daripada pembacaan berkenaan. Tapi apa yang saya ingin kongsikan adalah apa yang saya baca, apa yang saya dapat daripada buku ini. Buku ini ditulis oleh seorang yang berlatar belakangkan kewangan lah. Saya ingin kongsikan ilmu kewangan yang mana saya dapat ilmu ni daripada hasil pembacaan buku yang ditulis oleh beliau. So memang betul lah, kalau kita lebih banyak membaca, maksudnya kita akan lebih banyak mengetahui. Sebenarnya pada masa sama juga kita lebih banyak benda yang kita tak tahu. Walaupun kita rasa kita dah tahu dah semua, tapi hakikatnya banyak benda lagi yang kita tak tahu. Jadi lagi banyak kita membaca, lagi banyak kita menimba ilmu, lagi banyak yang kita tak tahu. Itu yang istimewanya dalam kita menimba ilmu. Pagi ini saya ingin kongsikan satu buku yang ditulis oleh Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Ini bukunya, kalau ada sahabat-sahabat yang pernah melihatnya. Buku ini ditulis oleh beliau pada tahun 2018, yang mana cetakan pertama buku ini dikeluarkan, iaitu tajuk buku berkenaan adalah Misi Bebas Hutang, Zero Hutang 2.0. Ni. Setiap manusia, setiap orang dekat dunia ni tiada yang tak ada hutang. Sama ada hutang dalam bentuk harta, hutang dalam bentuk kehidupan dan pelbagai jenis hutang. Tetapi yang saya ingin fokuskan pada pagi ini adalah hutang yang berkaitan kewangan lah. Saya ingin kupaskan sedikit saja apa yang saya baca daripada pembacaan buku ini. Dalam buku ini beliau tuliskan banyak perkara yang boleh kita pelajari dan boleh kita adaptasi. Walaupun kita tidak mampu untuk mengadaptasi ke semuanya dalam keadaan sekarang, tapi sekurang-kurangnya kita belajar daripada buku ini, daripada 10 topik atau tips yang diberikan, mungkin kita boleh adaptasi satu tips yang diajar oleh Encik Zulkifli Syafi'i dalam buku tulisan beliau ini. Jadi saya mengambil pendekatan, kalau kita tak boleh mengaplikasikan keseluruhan, sekurang-kurangnya kita belajarlah mengadaptasikan satu daripada 10. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita belajar untuk dapatkan ilmu 100%, dapat 10% daripada ilmu yang disampaikan oleh guru, sekurang-kurangnya itu adalah lebih bermanfaat daripada kita belajar kemudian kita tak aplikasikan langsung ilmu berkenaan. So maksudnya kalau kita terima ilmu kemudian kita tak aplikasi, secara tak langsung ilmu itu akan slowly hilang dan kita lupa. Jadi sebaik-baiknya bila kita menimba ilmu, yang saya dapat adalah saya kena aplikasikan walaupun sekadar 10% daripada ilmu yang dikongsikan. Saya ingin kongsikan, walaupun tajuk yang ditulis oleh Encik Zulkifli Syafi'i ini berkenaan misi bebas hutang, tapi apa yang menarik bagi saya dalam buku ini adalah bagaimana beliau mengupas tentang tabiat menyimpan. Bila kita berhutang ni memanglah kebiasaannya, sebenarnya hakikatnya orang yang berhutang ni tak tak mampu untuk menyimpan pada pandangan saya. Ni saya sini merasainya, kerana kalau saya mampu. Waalaikumsalam Datuk Daus. Terima kasih kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Apa yang saya ingin kongsikan tentang buku yang ditulis oleh Cik Zulkifli Syafi'i ini berkenaan misi bebas hutang ni, saya tertarik berkenaan satu topik atau satu cerita yang ditulis oleh beliau berkenaan tabiat menyimpan. Buku berkenaan hutang, tapi dia menulis tentang tips bagaimana kita nak membina tabiat menyimpan. Sebab hakikatnya sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita ada banyak harta, tapi kita tak boleh mengekalkan harta berkenaan. Kerana apa? Kerana kita tidak membina tabiat menyimpan. Kita lebih suka berbelanja daripada menyimpan. Bukan bermaksud buat apa dia ada duit banyak-banyak. Habiskan je lah, sebab kita pun bukan boleh bawa ke mati. Ya, memang betul. Tapi
kita kena membina tabiat menyimpan supaya kita ada persediaan untuk menghadapi sebarang dugaan yang kita tak pasti di masa akan datang. Contohnya apa yang berlaku pada COVID-19. Dulu kita lihat ada juga sektor-sektor yang dalam situasi yang mana mereka mempunyai gaji beribu-ribu. Malahan kata orang tu gaji mereka takkan habis lah kalau diorang tak belanjakan. Jadi apa guna gaji banyak? Kasih habis semualah. Tu bahasa kasarnya. Tapi bila COVID-19 melanda, memberikan kita pengajaran bahawa kalau kita tak bersedia untuk zaman kesusahan, maka agak sukarlah kita nak menghadapinya. Ini apa yang saya lalui dan apa yang saya rasai. Jadi, bila saya membaca buku tulisan Cik Zulkifli Safi'i, baru terbuka minda saya bahawa untuk kita membina tabiat menyimpan ni kena dilaksanakan secara berdikit-dikit. Maksud saya secara berdikit-dikit tu bermaksud kita buat secara konsisten, walaupun perkara yang kita buat tu bukan satu perkara yang selalu kita lakukan. Tetapi yang penting bila kita membina tabiat, secara tak langsung kita akan mengubah cara hidup kita. Itu yang saya nampak dalam buku tulisan Cik Zulkifli Safi'i lah. Sebab beliau mengajar kita sesuatu perkara berdasarkan pengalaman beliau. Ini bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan pengalaman beliau dan juga teori yang beliau ada dan beliau aplikasikan sendiri dan berjaya. Bermaksud, kalau kita nak belajar sesuatu tu, kita kena belajar daripada mereka yang mendapatnya daripada pengalaman yang lebih baik. Maksudnya, sebab sudah tentunya kita tak nak melalui pengalaman apa yang dilalui oleh penulis. Maksudnya katalah contoh kalau kita baca satu buku yang ditulis oleh penulis yang mana beliau menceritakan pengalaman perit beliau dalam menghadapi kehidupan yang penuh dugaan. Jadi sudah tentu kita tak nak melaluinya. Jadi melalui pembacaan itulah kita akan dapat perkara positif dan kita akan dapat poin-poin yang positif supaya perkara yang sama tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting dalam dunia pembacaan. Daripada topik atau tips yang diberikan oleh Cik Zulkifli Safi'i ini dalam buku yang ditulis oleh beliau pada tahun 2018, ada satu benda yang beliau highlightkan adalah cerita di tajuk hadapan ni. Beliau menyatakan bahawa biarlah tidak nampak bergaya, biarlah nampak tidak bergaya asalkan poket kita kaya. Kita selalu dengar peribahasa atau kata-kata biar apa-apa asal bergaya. Itu kalau kita terbalikkan, maka jadilah ayat macam ni. Biar tidak nampak bergaya asal poket kita kaya. Dalam buku ini ada satu tips yang diberikan oleh Cik Zulkifli Safi'i tentang bagaimana kita nak menguruskan kehidupan. Antara tips yang saya ingat adalah, kalau kita nak berbelanja ni, kita kena berbelanja di bawah paras kemampuan. Satu perkara yang dulu saya tak terfikir. Buat apa kita nak berbelanja di bawah paras kemampuan sedangkan kita mampu? Contohnya, kita mampu untuk memiliki kereta Mercedes. Jadi buat apa kita nak mensia-siakannya? So, gunakan sajalah duit yang kita ada, gunakanlah saja pendapatan kita ada untuk menikmati rezeki yang Allah berikan. Tapi tips yang beliau berikan adalah kita kena berbelanja di bawah paras kemampuan. Bermaksud bukan kita kedekut, tetapi kita beringat kepada masa yang kita tak tahu. Dan kita juga kena ingat dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Jadi bila kita berbelanja tu, jangan saja berbelanja hanya untuk diri kita sendiri. Kita kena juga mengingati rakan-rakan di sekeliling kita. Mungkin ada sahabat-sahabat atau rakan-rakan di sekeliling kita ni yang ditimpa musibah, tetapi cara mereka berhadapan dengan kita tu dengan penuh keceriaan. Mungkin ini apa yang saya pernah lalui lah. Kadang-kadang kita melihat orang tu secara sentiasa senyum, sentiasa ceria dan tak pernah menampakkan bahawa beliau tu menghadapi masalah. Tak nampak langsung. Tapi hakikatnya orang itu sedang struggle untuk melalui kehidupan. Cuma beliau melalui dengan penuh senyuman. Jadi, saya mempelajari sesuatu bila melihat keadaan berkenaan. Sebab
bestnya orang tu walaupun dia dalam keadaan kedukaan, gaji tak cukup, keluarga ada banyak masalah, tapi bila datang ke pejabat, bila berjumpa penuh dengan senyuman. Dengan senyuman itu dapat menghilangkan segala masalah. Itu yang saya pelajari lah. Dan dalam buku tulisan Cik Zulkifli Syafi'i ini, walaupun tajuk berkenaan misi bebas hutang, dan walaupun hakikatnya kita memang dalam kehidupan ni perlu berhutang untuk menjadi senang. Ini apa yang saya faham. Tapi macam saya kongsikan tadi itulah. Kalau kita nak senang untuk di masa akan datang, maksudnya kita kena kawal perbelanjaan. Caranya yang paling mudah yang beliau berikan adalah, pada pandangan saya, kita berbelanja di bawah kemampuan. Contoh yang saya berikan tadi itulah. Kalau kita mampu beli kereta Mercedes, tapi keperluan untuk kita membeli kereta itu sebenarnya bukan untuk apa. Kita nak pergi dan guna untuk pergi kerja saja. Bukan untuk perkara lain. Jadi apa perlunya kita membeli kereta yang mahal? Jadi kita belilah kereta yang bersesuaian dengan keperluan kita, tapi mencapai matlamat apa yang kita perlukan. Katalah contoh kita nak beli kereta untuk pergi ke kerja. Jadi pergi ke kerja, kita nak pergi kerja tu seorang. Jadi perlukah kita beli kereta besar, contoh beli kereta Mercedes, sedangkan kita boleh beli kereta contohlah Proton ataupun Pro 2 yang kecil, yang sesuai dan jimat, tapi tetap mencapai matlamatnya. Berbanding kalau kita beli kereta besar dengan komitmen bulanan yang tinggi, contohlah kita beli kereta Mercedes dengan bayaran bulanan sebanyak 3,000, walaupun kita mampu, sebab contohlah kita mempunyai gaji sebanyak 20,000. Apalah sangat 20,000 dengan 3,000 dengan 20,000 kan, kecil saja. Tapi kalau kita gunakan cara yang betul, maksudnya kita tetap berbelanja untuk membeli kereta, tapi kita beli kereta yang bersesuaian dengan keperluan kita. Contohnya kita beli kereta, katalah contoh kita beli kereta Proton dengan bayaran bulanan sebanyak 1,000. Dengan membeli kereta Mercedes dengan bayaran bulanan sebanyak 3,000. Kedua-dua kenderaan tu mencapai matlamat yang sama. Tetapi, mana yang lebih untung dari sudut kewangan? Adakah dengan bayaran bulanan sebanyak 1,000 lebih ataupun dengan bayaran bulanan sebanyak 3,000? Walaupun kita mampu dengan gaji kita bernilai 20,000. Tapi, alangkah baiknya kalau kita guna analogi bahawa kalau kita boleh guna duit 1,700 dan kita bayar untuk beli kereta yang lebih murah tapi mencapai matlamat, lebihan daripada duit berkenaan kita simpan, atau kalau kita tak simpan pun, jangan letakkan simpanan lah, kita tak simpan, kita kongsikan lebihan daripada 3,000 tu yang kita nak belanja untuk beli kereta besar tu, lebihan tu kita sedekahkan ataupun kongsikan rezeki kita pada kawan-kawan. Lebih bermanfaat yang sedemikian. So, kita tetap berbelanja dengan nilai 3,000 untuk membeli untuk belanja bulanan. Tetapi selain dari kita dapat memiliki kereta dengan nilai 1,700 yang kita dah letakkan komitmen sebanyak 3,000, lebihan daripada 1,700 tolak 3,000 tu lebih kurang dalam 1,300. Duit lebihan itu kita boleh gunakan untuk benda-benda lain. Contohnya berkongsi rezeki dengan sahabat-sahabat, dengan keluarga, menambahkan pelaburan contohnya. Itu lebih bermanfaat daripada kita terus belanja pada satu benda yang kita gunakan sekejap je. Ini apa yang saya pelajarilah daripada buku tulisan Cik Zulkifli Syafi'i ini. Dan saya cuba aplikasikan dalam kehidupan saya sendiri. Kalau dulu saya tidak mampu untuk membuat simpanan lah, sebab saya berfikiran selama ini apa yang saya fikirkan dalam dunia simpanan ini, walaupun tajuk tulisan beliau ini berkenaan misi bebas hutang, tak ada kaitan dengan simpanan, tapi topik pertama yang beliau ceritakan adalah berkenaan bagaimana kita nak membina tabiat menyimpan. Antara perkara yang saya pelajari adalah, kalau dulu saya berfikiran kalau kita nak menyimpan ni, saya kena ada duit lebih. Maksudnya kena duit lebih tu, kalau saya bergaji 1,000, saya punya perbelanjaan tu, katalah contoh perbelanjaannya sebulan tu lebih kurang, katalah contoh lah 800. So maksudnya saya ada lebihan 200. Jadi bermaksud pada waktu itulah saya baru boleh menyimpan. Tapi hakikatnya, apa yang berlaku dalam diri saya adalah, saya tak ada pun boleh menyimpan sebenarnya. Kerana saya berfikiran,
ada duit lebih baru berjimpan, tapi bila sampai masa duit lebih tu ada, tapi saya tak memulakannya. Saya tak menyimpan pun. Kerana mindset saya kena belanjakan dulu. Dah belanja, ada lebih baru simpan. Jadi secara psikologinya, bila kita pegang satu duit tu, katalah ada duit 1,000, bawa ke kedai, kita tak akan terfikir nak ada lebih. Sebab kita tahu, oh barang ni banyak lah. Oh, ni ada barang nak beli, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F. So, tiba-tiba habis duit tu. Dah hilang gitu saja. Jadi tips yang penting yang dikongsikan oleh Cik Zulkifli dalam buku tulisan beliau adalah, jangan tunggu duit lebih baru nak menyimpan. Okay? Jangan tunggu duit lebih baru nak menyimpan. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kena simpan dulu duit kita, simpan dulu pendapatan kita, sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan kita. Tak kira lah kalau kita bekerja, so maksudnya sebagai 10% daripada gaji kita setiap bulan disimpan dahulu, ataupun bagi peniaga, kalau dia dapat keuntungan pada hari berkenaan, alihkan keuntungan berkenaan dan terus simpan. Jadi tips pertama yang saya ingin kongsikan pada hari ini adalah simpan dahulu baru belanja. Jadi kita guna kaedah yang sama yang kita laksanakan selama ini. Cuma bezanya kita tambah baik cara. Okey, maksud saya tambah baik cara tu maksudnya kita kena simpan dahulu. Simpan dahulu daripada pendapatan atau keuntungan yang kita perolehi. Lebihan daripada simpanan itu baru kita mulakan perbelanjaan. Dan bila kita nak berbelanja tu, kita kena susunlah keutamaan perbelanjaan. Okey, katalah sebelum ni kita ada hutang. So, selesaikan hutang dulu. Hutang mana? Kita susun hutang-hutang berkenaan. Hutang yang besar, hutang yang kecil. Dalam hutang ini, untuk memberikan motivasi kita untuk menyelesaikan hutang itu secara berdikit-dikit, tips yang diberikan oleh Cik Zulkifli adalah selesaikan hutang yang paling kecil. Kenapa saya kata selesaikan hutang yang paling kecil adalah kerana bila kita mampu menyelesaikan hutang paling kecil, secara tak langsung kita memberi motivasi pada diri sendiri. Cakap, aku bolehlah selesaikan hutang. Contohnya, kita ada hutang kredit kad sebanyak 1,000. Kita ada hutang rumah sebanyak 2,000. Kita ada hutang perniagaan sebanyak 3,000. Hutang manakah yang biasa kita akan selesaikan? Biasanya orang kata, selesailah yang besar. Jadi kita dapat dah selesai yang kecil. Tapi hakikatnya bila kita selesaikan yang besar, confirm kita takkan boleh selesaikan yang kecil. Sebab kita rasa terbeban. Alamak, nak selesaikan hutang 3,000 nak cari kat mana ni Sedangkan pada waktu tu kita boleh selesaikan hutang yang kecil. Contohnya hutang kredit kad 1,000. Jadi bila kita dah selesaikan hutang kredit kad tu 1,000, so bulan hadapan duit 1,000 daripada hutang kredit kad yang kita dah selesaikan tu, kita tambah dalam pembayaran hutang untuk selesaikan hutang lain. Ini yang dimasukkan, yang saya faham dalam konsep snowball. Maksudnya kita selesaikan hutang kecil, accumulate secara tak langsung memberi motivasi pada kita, dan secara tak langsung membantu kita untuk menyelesaikan hutang tu secara berdikit-dikit. Tak ada cara lain atau formula lain yang ataupun formula magic yang dikongsikan dalam buku ini yang tak boleh dibuat oleh orang. Pernah ditanya dalam forum yang saya pernah ikuti, iaitu dalam YouTube Cik Zulkifli, ada orang bertanya, Cik Zul, apakah tips yang Cik Zul boleh berikan, ataupun apakah magic way ataupun ada ke tips-tips yang miracle yang Cik Zulkifli boleh kongsikan tentang bagaimana kita nak menyelesaikan hutang? Dia kata tak ada. Caranya adalah ada hutang, kena bayar hutang lah. Sebab kenapa? Sebab hutang tu adalah hutang yang kita sendiri buat. Jadi pada waktu kita nak membuat hutang, kita dah meletakkan mindset kita bahawa kita kena bayar hutang. Jadi memang tak ada cara lain, kena selesaikan hutang. Cuma bagaimana nak menyelesaikan hutang tu ada pelbagai cara. So kalau kita memang dah ada hutang, jadi kita kena berusaha lah untuk menambahkan pendapatan. Bagi mereka yang pandai berniaga, so kenalah buat tambah pendapatan melalui perniagaan. Bagi mereka yang terjejas pendapatan, kena susun semula perniagaan. Tapi ada satu cerita yang saya ingin kongsikan lah apabila saya menonton beberapa perkongsian ilmu beliau dalam YouTube. Ini kelebihan bila kita berada dalam dunia maya, yang mana ilmu tu bila dikongsikan secara atas talian, ilmu tu akan kekal di sana dan boleh dikongsi dan dimanfaatkan oleh kita pada bila-bila masa. Itu manfaat yang saya nampak lah
kelebihan ataupun manfaat teknologi sekarang berbanding dahulu. Kalau dahulu bila kita dengar ceramah, habis dengar ceramah, balik terlupa. Tapi sekarang tidak. Bila adanya teknologi, contohnya macam sekarang ni saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin selepas ini perkongsian saya ni ada direkodkan dan boleh dikongsikan secara berterusan. Dalam buku tulisan Cik Zulkifli Syafiee ini, beliau ada menerangkan tentang konsep menyimpan dahulu. Jadi perkara pertama atau topik pertama yang dikongsikan dalam buku tulisan beliau ni adalah kena membina tabiat menyimpan. Kalau dulu kita tak boleh nak menyimpan, sekarang kena mulakan. Jadi tips kedua yang dikongsikan oleh beliau dalam buku tulisan beliau yang bertajuk Misi Bebas Hutang ini adalah, pertama, kena buat potongan. Ini secara paksa lah. Bagaimana? Macam saya cakap tadi, kalau dulu mindset kita kena tunggu duit lebih baru simpan, sekarang kena ubah. Simpan dahulu, lebihan baru belanja. Bila dah nak belanja tu, susun keutamaan perbelanjaan. Bila kita dah aplikasi tips utama, tips kedua itu, bila simpanan kita dah dibuat, iaitu 10% berkenaan, kena sulitkan cara pengeluaran. Itu tips yang kedua. Kena sulitkan cara pengeluaran. Bermaksud, kalau kita dah mulakan simpanan 10% daripada pendapatan kita, janganlah pula selepas tu kita simpan di tempat yang mudah kita keluarkan. Jadi taklah mencapai matlamat kita nak menyimpan. Sebab simpan korek, lalas berlubang lah. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada pagi ini, daripada 7 tips, saya kongsikan 2 saja. Jadi yang lagi 2 tu insyaAllah saya akan kongsikan pada masa akan datang lah. Daripada 2 perkongsian tips tu, saya berharaplah, saya berdoa mudah-mudahan pada hari ini sahabat-sahabat yang menonton saya pada pagi ini, Allah permudahkan urusannya dan aplikasikanlah. Walaupun sekarang ni kata orang tu zaman susah, mana ada duit untuk menyimpan, tapi percayalah, ada rezekinya, ada caranya. Kalau ada orang kata pendapatan saya cukup-cukup, saya memang tak boleh menyimpan, tapi percayalah, pasti ada caranya. Caranya adalah yang saya dapat daripada perkongsian ilmu daripada Cik Zulkifli Syafiee, daripada pembacaan saya adalah, walaupun kita hanya bergaji tetap, tak ada pendapatan lain, tapi percayalah, daripada pendapatan itu sebenarnya ada lebihan. Caranya yang paling mudah adalah kita susun semula perbelanjaan kita seharian. Maksudnya sekarang ni apa yang perlu kita buat, kalau sebelum ini kita tak pernah merekodkan perbelanjaan kita, so hari ini kita kena mulalah merekod. Kenapa saya kata kena rekod? Sebab bila kita membuat perbelanjaan tanpa kita membuat satu rekod perbelanjaan, kita tak tahu sebenarnya duit tu ke mana. Tu yang saya katakan tadi, contoh yang di peringkat awal. Yang mana kalau kita ada gaji 1,000 dan kita sepatutnya belanja 800, jadi ada lebihan 200, sepatutnya kita boleh menyimpan 200 tu setiap bulan. Sebab kalau dulu mindset kita adalah simpan bila ada lebih, so 200 yang lebih tu kena simpan. Tapi kenapa tak berlaku? Sebab kita tak perasan bahawa kita dah terbelanja lebih, sebab kita tak ada rekod. Bila buat rekod ni memang semua orang akan feel lah, termasuk diri saya sendiri. Tapi sekarang ni zaman mudah. Maksudnya sekarang orang semua ada telefon yang canggih. So rekodkan perbelanjaan tu dalam handphone. Tak perlulah detail, tapi sekurang-kurangnya kita hari ni saya beli nasi lemak 10 bungkus. 10 bungkus tu saya beli 2 bungkus untuk saya, 8 bungkus untuk kawan-kawan. So rekodkan. Jadi bila di penghujung, walaupun kita tak ada duit lebih, rupanya kita tahu, rupanya duit yang lebih tu, rupanya selama ni aku kongsikan rezeki yang aku dapat kepada sahabat-sahabat aku. Macam yang saya bagi contoh tadi lah, beli nasi lemak 10 bungkus, tapi yang kita makan 2 bungkus je. Lagi 8 bungkus tu membazir lah, berapa beli banyak-banyak. Tapi sebenarnya kita tak perasan bahawa kita memberi sedekah pada sahabat-sahabat kita melalui perkongsian. Jadi bila kita dah simpan, dah mulakan simpanan, kedua kena sulitkan pengeluaran, dan yang cara kita nak dapatkan duit lebihan daripada pendapatan kita, bagi mereka yang bergaji tetap ni, maksudnya kerja baru dapat gaji dan tak
tak mampu untuk membuat pendapatan tambahan daripada gaji kita, itulah kita kena lihat kat mana kita punya perbelanjaan kita disalurkan. Jadi kalau kita lihat, kita semak balik, oh rupanya aku ni ada buat langganan dekat Astro, bayar bulan 200, tapi aku tak pernah tengok pun. Jadi kat situlah berlakunya peluang untuk kita mendapat pendapatan lebih. Pendapatan lebih tu bukan bermaksud kita ada extra income, tapi kita susun semula perbelanjaan. Kalau kita bayar duit Astro tu sebulan 200, sedangkan kita tak guna, jadi kita boleh susun semula, tak perlulah pakai Astro. Jadi aku terminate Astro, pakai TV biasa, tapi aku dapat 200. 200 tu boleh dah digunakan untuk perbelanjaan lain ataupun disimpan. Itu yang saya maksudkan. Bukan bermaksud bila kena mendapatkan pendapatan tambahan tu bermaksud kena bekerja. Perkara pertama sekali sebelum kita membina pendapatan tambahan, kita kena lihat perbelanjaan seharian kita. Kadang-kadang dalam kita punya perbelanjaan seharian tu ada perbelanjaan yang tak perlu pun. Tapi sebab kita tak perasan, kita tak rekodkan, so secara tak langsung kita terbelanja lebih. Walaupun kita dah sediakan bajet, tapi kadang-kadang kita terbelanja lebih sebab kita tak ada simpan rekod. Jadi tak perlulah, pada saya tak perlulah rekodkan secara detail, tapi sekurang-kurangnya kita ada rekod, kita tahu kat mana duit tu kita pergi. So untuk hari ini saya ingin kongsikan 2 tips yang dikongsikan oleh Cik Zulkifli Syafiee. Yang pertama, untuk membina simpanan, pertama sekali mulakan simpanan dahulu dengan mengasingkan pendapatan kita sebanyak sekurang-kurangnya 10%. Sekurang-kurangnya, lebih lagi bagus, tapi sekurang-kurangnya 10%. Kemudian bila dah mulakan simpanan, pastikan sulitkan pengeluaran simpanan itu, sebab kita perlu menggunakan simpanan itu di kala kecemasan. Kalau kita tak perlukan di kala kecemasan, buat apa nak buat simpanan kan? Tapi yang tujuan kita membuat simpanan itu adalah bersedia untuk zaman kesusahan. Ini yang ingin saya kongsikan dalam buku tulisan beliau. Banyak manfaat buku ini yang saya perolehi, tapi yang saya ingin kongsikan pada hari ini adalah 2 tips berdaklah daripada 7 tips yang diberikan. InsyaAllah akan datang saya akan kongsikan tips yang lain. Tapi apa yang saya ingin sampaikan untuk hari ini, selain daripada perkongsian ini, adalah bagaimana pada tahun 2010 saya cuba mengaplikasikan kaedah simpanan yang beliau cadangkan, tapi saya cuba aplikasikan kaedah itu dengan cara saya menyimpan dalam simpanan emas. Okey, yang saya ingin kongsikan, simpanan yang saya buat adalah simpanan dalam bentuk emas. Kadang-kadang saya pun tak percaya. Saya lelaki, apa perlunya saya simpan emas? Tapi sebenarnya bila saya mula menyimpan dalam simpanan emas, ini membantu diri saya untuk mengatasi banyak masalah. Maksud saya banyak masalah tu, antara masalah saya adalah sifat boros saya dalam berbelanja. Bila saya mula menyimpan emas secara berdikit-dikit, rupanya banyak yang saya boleh simpan. Kadang-kadang kalau kita perasan, kita suka belanja secara atas talian. Jadi apa salahnya duit yang kita belanjakan untuk belanja atas talian tu? Sebab kadang-kadang bila kita belanja atas talian ni, kadang kita berbelanja pada benda yang tak perlu. Tak ada keperluan tu pun untuk kita membelinya, tapi sebab kita tengok benda tu menarik and then mudah, so kita beli. Jadi kita tetap membeli secara atas talian, tapi apa yang saya buat, saya menyimpan dalam simpanan emas secara berdikit-dikit dengan serendah 100, dan saya memilih platform yang saya yakin dia wujud dan tidak ada masalah, terutamanya masalah dengan bank negara lah. Dan saya yakin syarikat itu kukuh, dan saya beli emas, simpan emas, dapat emas. Dalam emas ni, beli emas dapat emas. Bukan beli emas dapat dividen. Beli emas dapat dividen, dapat keuntungan yang berlebihan. Itu pada pandangan saya, kalau dalam emas itu ada potensi untuk ke arah skip cepat kaya. Jadi apa yang saya ingin kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian, kalau sahabat ada masalah berkenaan boros berbelanja, sebab antara tips yang menyebabkan kita susah nak menyelesaikan hutang adalah kita boros berbelanja, cuba kita alihkan simpanan kita tu dalam bentuk simpanan emas. Apa yang saya buat simpanan emas secara berdikit-dikit, walaupun 100 tu apa nak jadi apa kan. Tapi kalau kita tak simpan, 100 tu pun tak jadi apa. So might as well saya alihkan perbelanjaan saya 100 tu dalam bentuk simpanan emas secara berdikit-dikit.
dalam simpanan emas di bawah platform Public Gold. And then saya pun boleh buat simpanan pada bila-bila masa dan secara asas talian, dan saya boleh simpan secara berdikit-dikit. Dan insya-Allah doakan saya untuk saya terus istiqamah dalam simpanan emas ini supaya saya dapat memberi manfaat kepada keluarga saya sekiranya saya sudah tiada lagi. Yang penting sekarang ni bila kita nak menyimpan tu bukan untuk diri sendiri, sebab bila kita dah tak ada gunanya harta berkenaan, tapi sekurang-kurangnya kita meninggalkan keluarga kita atau waris kita tu dalam keadaan tidak susah. Bukan untuk diri kita tapi untuk generasi akan datang. Kalau dalam konsep keluarga tu untuk isteri dan anak-anak lah, dan kepada ibu bapa kita. Jadi kita menyimpan untuk mereka, untuk pastikan bahawa sekiranya kita dah tak ada, sekurang-kurangnya perkara berkenaan boleh dimanfaatkan oleh mereka dalam keadaan terdesak. Ini yang ingin saya kongsikan. Selain daripada buku itu, apa yang saya aplikasikan untuk saya mencapai matlamat saya adalah saya alihkan sebahagian daripada simpanan saya. Kalau dulu saya simpan dalam bank, saya alihkan sebahagian simpanan saya dalam bentuk simpanan emas, dan saya simpan dalam platform yang betul-betul kukuh dan tak ada rekod buruk di bawah bank yang saya yakin. Sebab kalau tak percaya, cubalah pergi ke laman web bank negara, semak Public Gold, adakah dia syarikat yang menipu atau tak. Percaya dan yakinlah bahawa syarikat ini telah wujud daripada tahun 2008 dan ramai telah menikmatinya. Dan untuk makluman, setakat hari ini ada lebih kurang 600,000 penyimpan emas di bawah platform Public Gold, dan 600,000 ini dah pun memulakan simpanan emas dengan serendah RM100 ataupun 1 gram. Bayangkan 600,000 dengan sekurang-kurangnya seorang buat simpanan 1 gram, 1 gram, berapa kilo emas telah mereka simpan. Itu kelebihan yang saya perolehi bila saya buat simpanan di bawah platform Public Gold. Saya simpan, saya tak perasan pun bahawa saya ada simpanan emas untuk masa hadapan untuk saya dan juga keluarga saya. Dan kalau ada sahabat-sahabat ingin bertanya lebih lanjut berkenaan simpanan emas Public Gold yang saya sendiri buat dan saya telah laksanakan dan saya telah mendapat manfaatnya, bolehlah klik di link bio saya. Boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebaiknya kepada anda. Dan saya doakan pada pagi ini, pada mereka yang menonton live saya pada pagi ini, saya doakan sahabat-sahabat sekalian, Allah permudahkan segala urusan, Allah bukakan rezeki, Allah berikan ketenangan. Ya Allah, aku bermohon padamu ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang ingin ku sampaikan pada pagi ini sampai kepada sahabat-sahabat yang mendengar pada pagi ini, dan Allah bukakan hati mereka untuk mempermudahkan segala urusan yang mereka hadapi pada hari ini, dan Allah permudahkan segala kesulitan yang mereka sedang hadapi. Saya rasa cukup saja perkongsian saya pada pagi ini. Saya pun ambil sarapan untuk saya bawa ke rumah. Dan insyaAllah kalau ada masa lapang, saya akan berkongsi lagi tips-tips yang lain. Dan akan datang mungkin kita boleh berbicara lagi lah. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Saya end live pada pagi ini dan saya doakan sahabat-sahabat sentiasa dalam keadaan bahagia, ceria dan sentiasa di bawah lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tangguhkan perkongsian ilmu pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul as. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda sentiasa ceria dan sentiasa berbahagia sekali. Amin. Assalamualaikum.